Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nashara wa waladan salihan taraka wa mushafan warrasa aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi atau kama qala. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya di antara perkara yang menghubungkan antara seorang mukmin yang dah mati dengan amal kebaikan yang dia buat masa hidup atas dunia dulu, ialah satu, ilman 'allamahu wa nashara, ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya. Nabi SAW beritahu, Nabi kata ada beberapa benda yang kita buat masa kita hidup, dah kita mati, pahala duk pergi ke kita lagi. Ada beberapa perkara yang kita buat masa kita hidup, bila kita dah mati, pahala tu duk jalan ke kita lagi. Yang pertama, ilmu 'allamahu wa nashara, ilmu yang kita ajak ke orang, yang kita sebar ke orang. Selagi mana ilmu tu kawan yang kita ajak tu amal, kita tumpang pahala. Yang kedua, wa waladan salihan taraka, yang kedua, anak yang saleh yang kita tinggal. Masa kita hidup atas dunia, kita ada anak, dan anak kita ajak dia elok, dia jadi anak soleh. Kita dah mati berapa lama pun, selagi mana dia anak yang soleh, selagi itulah pahala kita dapat. Yang ketiga, wa mushafan warrasa, mushaf Quran. Quran tu dia panggil mushaf. Apa nama dulu Yayasan Restu dia buat mushaf Quran, kan, tulis Tok Rumi, MASYAF, orang sebut mushaf, mushaf dia boleh sebutan dia. Bila tulis Rumi ni dia jadi marfu, mushaf. Dia kata wa mushafan warrasa, dan Quran, kitab Quran yang kita wariskan kepada siapa-siapa. Bagus kita bagi hadiah Quran dekat orang ni, bagus. Kita dapat satu Quran yang spesial dia sikit, kita hadiah ke orang. Orang, selagi mana orang tu duk guna Quran tu, duk baca hari-hari, pahala kita dapat. Bagi Quran biasa dia tak baca, dia dah banyak lah, kan. Macam orang pergi Mekah buat haji, buat umrah, balik bagi sahabat merah ke orang, tak terpakai lah, banyak sangat. Bagi benda yang agak-agak dia tak nak lagi, bila kita bagi dia guna, kita dapat pahala. Kalau dia tak guna, kita bagi tu satu pahala. Tapi kalau dia guna, selagi dia guna, pahala. Jadi Nabi SAW kata, dia adalah benda yang pahala dia sentiasa berjalan, ialah apabila kita bagi mushaf Quran kepada orang, dan Quran itu dibaca, kita dapat pahala.
Au masjidan banahu, ataupun kita bagi duit untuk buat masjid, pahala. Au baitan libni sabil banahu, ataupun kita buat satu rumah untuk musafir. Buat satu rumah, orang hari ni kata homestay, kan? Buat satu rumah, buat satu homestay, buat menjaga homestay. Tapi tengok, ada setengah pelanggan kita bagi duduk saja, apa pahala? Bagi dia sewa tak apa-apa, dapat duit nak buat untung. Tapi ada orang-orang tertentu, satu orang bagus, orang baik daripada mana ke, orang jemput dia main ceramah di Masjid Matang Buluh, sebelah Masjid Matang Buluh kita ada satu homestay kita, orang tu main kita bagi dia dulu free. Betul hari-hari bagi free. Menjaga, dalam pada menjaga tu ada ruang untuk buat pahala. Yang macam Nabi SAW menjaga. Nabi menjaga, tapi dalam pada menjaga tu Nabi buat kebaikan. Jual RM5 sedekah saja. Pahala. Nabi SAW kata, di antara benda yang sampai kita mati pahala duk jalan lagi, on lagi pahala dekat kita, ialah kita membina satu rumah libni sabil kepada orang yang musafir, bagi dia dulu. Au nahran ajrahu, ataupun kita ada mengalirkan satu sungai untuk digunakan orang. Kita ada bagi duit untuk orang buat tali ayam, ataupun bagi duit untuk orang buat dia bagi irrigation, untuk tujuan pengairan. Orang nak guna air untuk tanam-tanaman dan sebagainya. Selagi itu kita dapat pahala. Kalau dulu orang buat telaga, kalau hari ini dia buat boring air tu, bagi orang guna, pahala. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, ataupun dia bagi sedekah, yang sedekah itu dikeluarkan daripada duit dia sendiri. Sedekah yang dikeluarkan min mali, daripada duit dia. Ada setengah orang dia tak keluar duit dia, dia suruh orang lain tolong bagi. Itu tak mahu lah, kau nak bagi dapat pahala. Ya, dia suruh orang tolong bagi. Nabi kata, au sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayatihi. Dia bagi sedekah tu daripada duit dia masa dia hidup dan tengah sihat. Sedekah kalau bagi masa tengah nyawa-nyawa ikan, tak sah sedekah tu. Pasal apa? Pasal dia tidak ada keahlian untuk buat sedekah. Orang tengah nazak nak mati, pasal tu dia pergi cakap apa pun tak dia pakai lah. Sebab cakap-cakap dia tidak lahir daripada kesedaran dia lah. Maka itu kerana Islam dia akan sebut benda ni bagi terang. Dia kata au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati. Dia kata ketika dia tengah sihat, ketika akal dia boleh berfungsi elok, wa hayati, dan ketika sihat dan hidup dia, masa tu dia bagi sedekah. Selagi mana sedekah yang dia bagi itu orang duduk guna untuk tujuan kebaikan, pahala ke dia. Nabi kata yalhaquhu min ba'di mauti, selepas mati dia pahala masih lagi menghubungi dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita ulang lagi sekali. Nabi kata di antara perkara yang boleh menghubungkan orang mati dengan amalan yang dia buat masa hidup ialah satu, ilmu yang dia bagi ke orang. Lagi orang beramal ilmu tu, dia dapat pahala. Yang kedua, dia tinggal anak yang saleh. Selagi mana anak yang saleh hidup buat kebaikan, dia dapat pahala. Yang ketiga, dia ada mewariskan Quran kepada orang. Selagi mana Quran itu dibaca, dia dapat pahala. Yang keempat, dia ada bagi duit untuk pembinaan masjid. Selagi mana masjid itu digunakan, dia dapat pahala. Yang kelima, dia buat rumah untuk orang-orang yang musafir. Selagi mana orang guna rumah untuk musafir itu, dia dapat pahala. Yang keenam, apabila dia ada buat satu pengairan, sama ada sungai atau talaya ataupun kolam ataupun apa-apa, selagi mana orang guna air daripada sumber air yang dia buat tu, selagi itu dia dapat pahala. Ataupun akhirnya sedekah yang dia ada bagi
yang selagi mana sedekah itu membawa kebaikan kepada orang yang menerima sedekah itu, selagi itulah dia mendapat pahala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan depan dah naik puasa. Bulan puasa adalah bulan yang Nabi SAW kuat bersedekah. Nabi kuat sedekah. Bulan puasa lebih kuat lagi. Nabi tak bulan puasa pun kuat sedekah, tapi bila main bulan puasa, Aisyah kata Nabi sedekah karrihil mursalah. Nabi sedekah ni macam angin yang bertiup kencang. Nabi easily spend duit dia untuk tujuan-tujuan kebaikan apabila main bulan puasa. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajul la atasaddaqanna al-layla bi sadaqah fa kharaja bi sadaqah fa wada'aha fi yadi zaniyah fa asbahu yatahaddathun تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها من يد في يد السارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقته فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata satu laki-laki tiba-tiba dia kata la atasaddaqanna al-laila bi sadaqah. Dia kata demi Allah malam ni aku nak bagi sedekah. Nabi cerita, Nabi kata ada satu laki-laki duduk tak duduk, dia kata demi Allah malam ni aku nak bagi sedekah kawan. Maka dia keluar dengan membawa duit sedekah ni, fawada'aha fi yadi zaniyah. Silap dibagi-bagi kena satu perempuan penzina. Dia tengok nampak macam orang bagus, dia tengok nampak macam orang susah, dia tengok macam orang ni perlu dibantu, dia bagi. Rupanya orang yang dia bagi tu dia ni zaniyah, perempuan penzina. Begitu. Fa'asbahu yatahaddathun. Esok orang pakai sembang. Orang dalam kampung pakai sembang. Dia kata, dia kata kalau ada duit boleh pergi bagi dekat kaki zina ni buat apa? Pergi bagi dah dekat orang bagi-bagi. Bah. Dia tak tahu. Kita kata kita kalau nak bagi sedekah, tapi mana kita tahu kawan yang minta sedekah tu betul tak betul? Kadang-kadang sindiket. Mai duduk tunggu depan bank bila kita nak keluar, duduk tunggu, kita tengok ke budak-budak, kita kesian. Dia mai duduk habaq daripada sekolah tahfiz mana ke apa kan, kita pula baru pergi bawa keluar duit. Takkan bawa keluar 1,000 tak dia bagi 10 ringgit kata. Jadi Tuhan cat kita pula di sana, apa ni kedua sangat ni. Kita pun ingat bagi 10 ringgit. Rupanya budak tu ada kepala sindiket tu belah dia. Duduk dalam kereta. Kepala sindiket duduk dalam kereta. Dia lepas budak-budak 3-4 awang ni dengan muka kesian ni main minta sedekah ke orang. Kita tengok ke budak tu, kita bagi ke dia. Duit tu bukan dapat ke dia. Tak lagi cukup time, main kutip lah. Dia main kutip budak-budak ni, apa duit dah semua bagi main. Dia dah bagi sasaran dah kat budak ni. Kena kutip sekian banyak. Tak dapat banyak ni, aku tak bagi makan tengah hari. Ada macam ni kan? Budak-budak ni bila pergi siasat pada anak yatim, mak bak tak ada dah, mati dah. Adik-beradik tak ada siapa sanggup belah. Akhirnya siapa ke pak penakan ke apa ambil pergi sedekah hari-hari. Sedekah budak ni kepada
satu tempat. Yang tempat ni mempergunakan budak-budak ni untuk kutip duit. Model sekolah pakai Mercedes. Model sekolah ni, yang kata sekolah tahfiz ni, model pakai Mercedes. Budak-budak ni kita pegang tanya dah hafal berapa juzuk dah, tak hafal apa lagi pun. Hari-hari duk kerja kena pergi kutip duit ke orang. Ada kes macam ni jadi. Bukan semua sekolah tahfiz buat kerja macam ni, tapi ada yang exploit benda ni jadi macam ni. Dia mengambil kesempatan atas kepercayaan orang, atas kesian orang kepada pihak tertentu. Ada satu kepala duk ambil duit, duk cari duit dengan cara macam ni. Baik, itu pihak dia. Ni pihak kita tak bagi. Dapat pahala ke tak? Ini hadis ni nak minta. Satu orang Nabi kata, dia kata la atasaddaqanna laila bi sadaqah. Dia kata demi Allah malam ni aku nak bagi sedekah. Dia pun bawa duit keluar. Jumpa satu orang nampak macam susah, nampak muka macam orang baik, maka dia bagi sedekah. Dia tak tahu siapa orang ni. Esok orang pakai sembang, dia kata kalau ada duit pun tak syoklah bagi dekat perempuan zaniah, perempuan penzina ni. Tusaddiqal lailah ala zaniah. Rupanya dia sudah bagi sedekah pada malam tu kepada satu perempuan penzina. Bila dia dengar orang kata macam tu, faqala, kata dia, Allahumma lakal hamdu ala zaniah. Dia kata segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan saya pergi bagi sedekah dekat satu penzina. Dia kata maha suci Allah, Tuhan yang telah mentakdirkan saya ni pergi jatuh kesian dekat dia ni, pergi bagi sedekah dekat dia. Pasal apa? Pasal Allah yang mentakdirkan saya pergi pilih dia untuk terima sedekah. Dia kata Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mentakdirkan sedekah aku ni jatuh kepada tangan satu penzina. Dia kata la atasaddaqanna lailah bi sadaqah. Dia kata tak apa, aku nak pergi bagi sedekah lagi malam ni. Keluar pula dia ni, fa kharaja bi sadaqati. Nabi kata dia keluar bawa duit untuk cari nak bagi ke siapa pula. Fa wada'aha fi yadi dhani. Tengok satu orang nampak macam orang susah, nampak muka macam orang baik-baik dan sebagainya, dia pergi bagi duit ke orang tu. Dia pun alhamdulillah terima. Rupa-rupanya orang kaya. Rani ni makna dia orang kaya. Orang kaya tapi buat lo'ong. Orang kaya tapi buat lagu macam tak ada duit, padahal kaya. Kan? Buat lagu macam bagi kesian, pakai pun nampak lagu macam tak bergaya, padahal kaya. Kaya pada kawan pergi bagi ni lagi. Dan dia apabila orang bagi, alhamdulillah terima. Baik, apa jadi? Nabi kata fa asbahu yatahaddatsun. Esok orang pakai sembang pula daripada dia ni. Yang malam kemarin dia pergi bagi dekat satu perempuan penzina. Yang semalam dia pergi bagi dekat satu orang kaya pula. Awak dia ni macam ni. Orang percaya. Nabi kata apa? Qala Allahumma lakal hamdu ala ghani. Dia kata pula apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mentakdirkan aku ni pergi bagi sedekah orang kaya. Dia kata la atasaddaqanna lailah bi sadaqah. Dia kata malam ni lagi sekali aku nak pergi bagi sedekah. Tak apa hati. Dibagi kali mula tersilap orang, kali kedua silap orang, malam ni nak pergi bagi lagi sekali. Fa kharaja bi sadaqati. Maka dia keluar bawa duit dia nak bagi sedekah. Fa wada'aha fi yadi sariq. Lagi cantik. Malam ketiga dibagi ke pencuri terus. Sariq, pencuri. Dia keluar nak pergi sambung rumah orang, jumpa dengan Pak Haji ni, bagi duit pula ke dia. Alhamdulillah. Dia kata tak payah susah payah nak pergi rongkah rumah orang, dia main bagi kat aku. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi dia. Jatuh ke tangan pencuri. Faqala fa asbahu yatahaddatsun. Esok orang sembang pula. Mereka kata dibagi ke kawan. Hari mula bagi ke penzina, hari kedua bagi orang kaya, hari ketiga dia bagi ke kawan pencuri. Bila dengar ke dia kata Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghaniyin wa ala sariq. Dia kata segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentakdirkan aku 3 kali sedekah, 3 kali silap Allah. Aku pergi bagi ke penzina, aku pergi bagi ke orang kaya, dan aku pergi bagi kepada pencuri. Dia kata alhamdulillah. Dia kata Allah mentakdirkan aku macam ni. Kata Nabi SAW, fa'utiya, maka didatangkan kepada dia malaikat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hantar satu malaikat ke dia. Ni Nabi cerita ni. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat tentang satu kejadian yang jadi kepada satu orang.
Fa'utiya, maka didatangkan kepada dia satu malaikat. Faqila lahu, malaikat kata tadi. Malaikat kata, amma sadaqatu faqad qubila. Malaikat kata, sedekah Tuhan terima. Faqad qubila. Sedekah yang dibagi jatuh ke tangan penzina, jatuh ke tangan orang kaya, jatuh ke tangan pencuri ini, ketiga-tiga sedekah yang hang bagi ni faqad qubila, telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat tu, amma zaniyah fala'allaha tasda'ifu biha an zinah. Malaikat kata, mudah-mudahan sedekah yang hang bagi kepada penzina tu boleh menyebabkan dia berhenti daripada berzina. Tuan-tuan, ini orang kata sentuhan kasih sayang. Satu budak jahat, semua orang sumpah dia kata jahat. Tiba-tiba pergi satu orang tunduk kasih sayang dia, dipegang dia, panggil dia dulu, sembang dengan dia. Dia tak pernah orang layan dia dulu. Selama-lama ni orang layan dia, dia orang jahat. Tak ada siapa pernah tunjuk hormat dekat dia, tak ada pernah siapa tunjuk sayang dekat dia. Yang ada ni keliling kelalang, semua orang jumpa dia, maki hamun dia, sumpah sanak dia, buang dia. Tiba-tiba main satu orang, tegur dia elok, panggil dia dulu, belanja dia makan, cakap dengan dia baik-baik. Dia boleh teriak kan? Dia boleh teriak. Pasal apa? Pasal tak pernah siapa buat begitu kat dia. Tak pernah siapa buat begitu kat dia. Main tunjuk sayang ke dia, hati dia sendiri tahu dia jahat kan? Kadang-kadang sentuhan kemanusiaan tu boleh buang sentuh, boleh jadi. Dia kata, saya tak sangka ada dia orang sayang kat saya dalam dunia. Dia boleh teriak tu kan, sentuhan tu. Nampak? Maka malaikat ni mai kata dekat kawan ni, hang bagi sedekah dekat zaniyah, dekat penzina, fala'allaha tasta'ifu biha an zinaha. Mudah-mudahan malaikat kata, kebaikan yang hang buat dekat dia boleh menyebabkan dia berhenti di sini. Selama dia orang pandang dia kotor, orang pandang dia cemar, orang pandang dia jijik, satu orang main puluk duit bagi kat dia. Dia tak sangka kata dalam dunia ni ada lagi orang yang boleh bagi hormat pada dia. Mudah-mudahan malaikat kata dia akan berhenti daripada zina dia. Wa la'allal ghani ya'tabir. Malaikat kata mudah-mudahan derma yang bagi ke orang kaya ni boleh menyebabkan orang kaya ni ya'tabir, boleh ambil i'tibar. Dia sendiri duit lebih tak pernah dia sedekah ke siapa pun. Tiba-tiba main satu orang yang tak kaya macam dia, tiba-tiba boleh main bagi, boleh main tolong satu duit ke dia, boleh menyebabkan dia ambil i'tibar. Saya pernah cerita beberapa kali. Dulu di Langkawi, yang ini jamnya satu orang nama Din. Tuan-tuan, berjalan pakai tapak kaki, kaki cacat, dua belah kaki cacat. Dia berjalan pakai dua tapak tangan, bergerak dalam masjid. Apabila orang nak bina masjid di Langkawi, satu masjid Sungai Mengulu, nak bina masjid Sungai Mengulu, ceramah pelancaran kutipan derma untuk bina masjid kampung Sungai Mengulu dekat Kuala ni. Saya dengan Datuk Harun kami buat ceramah pelancaran kutipan derma. Sudah tahu dia ni yang kata cacat jalan dengan dua tapak tangan ni, dia bagi 3,000 duit tu. Dia bukan minta sedekah, dia tak pernah minta sedekah, cuma keadaan dia tu cakap benda ni dulu tu ya, tak tahu. Orang yang tahu apa maksud dia. Jalan dengan tapak tangan, tapi jemaah 5 waktu masjid. Orang dia tak pernah minta ke orang, tapi orang merasa nak bagi ke dia. Duit orang duk bagi tu dia simpan. Orang nak buat masjid dia bagi 3,000. Allah yarham Pak Haji Me'ez Group Langkawi, ada supermarket orang Melayu yang ada supermarket di Langkawi. Allah yarham dia Ismail Group. Dia cerita, dia tunjuk Ustaz Remo, dia kata Ustaz, dia bagi 3,000 saja. Alhamdulillah masjid siap dibina. Hari mula semayang masjid Bapak Kenung ni, tuan-tuan, dia bagi kebau cek. Dia bagi kebau cek. Allah yang Pak Haji Me'ez kata apa? Dia kata, Ustaz, saya tak ada makan Kenung ni.
Saya tak boleh makan kenduri. Saya tak boleh, saya ingat ketin ni, saya tak boleh nak makan. Dia bagi sebuah seekor, Ustaz tengok berjalan pakai tapak tangan saya. Tengok dia ada yang patah jatuh. Tengok ni yang kata din ni, tengok dia yang patah jatuh. Semayang 5 waktu di masjid, tak ada siapa, dia apa pun tak ada. Hidup dia lebu tu je. Tak pernah minta ke orang, tak pernah minta sedekah ke orang. Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia, akan kesian orang bagi. Dia tak pernah minta duit orang bagi ke dia untuk ni, untuk miskin, untuk kenduri resmi miskin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang macam tu tuan-tuan, dia bagi iktibar cukup banyak ke orang lain. Orang lain hak kaya-kaya, hak senang lena, hak ada kelapangan, hak tak bagi ni. Bila tengok macam ni punya orang boleh bagi tuan-tuan, dia ni yang malaikat ni kata dekat dia ni, wala'allal ghani ya'tabir. Mudah-mudahan orang kaya mengambil iktibar daripada benda yang tadi. Fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Mudah-mudahan orang kaya pun dengan kerana dia ni bagi, dia akan memberi infak harta dia lebih daripada kawan lain. Mudah-mudahan malaikat kata, wala'alla sariq yasta'if. Mudah-mudahan pencuri juga berhenti mencuri, an sariqati, daripada curi yang dia buat sekian lama, dia berhenti. Pasal apa? Pasal pengajaran yang dia ambil daripada keikhlasan yang dilakukan oleh satu orang yang baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia apa dia? Yang pertama, kita disuruh buat baik. Itu saja. Dalam hidup kita ni, buat yang baik sebanyak mungkin. Paling-paling tak ada apa, jumpa Allah senyum. Senyum itu sedekah. Paling-paling tak ada. Dan banyak lagi pintu kebaikan itu ada, buat yang baik. Yang kedua, kesimpulan dia, Allah menilai amalan yang kita buat berdasarkan niat kita. Niat kita nak sedekah pergi jatuh ke siapa, itu hal lain. Niat kita ikhlas nak sedekah, ada pahala di sisi Allah. Yang ketiga, setiap kebaikan ada hikmah di sisi Allah. Setiap benda yang kita buat itu ada banyak hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.